Nabi cerita tentang pergerakan Dajjal ni, laju pergerakan dia ni macam mana angin bertiup. Nabi cerita tentang kerja, tentang aktiviti Dajjal semasa dia turun mai ke muka bumi ni. Nabi kata dia akan pergi semua tempat kecuali Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan sebagainya. Dia akan pergi semua tempat. Kerja dia satu aja, nak suruh orang kata dia Tuhan. Nabi ceritakan sahabat-sahabat ni, Allah bagi dekat Dajjal ni sikit kuasa untuk dia nak tunjuk kehebatan dia. Bila dia kata dekat langit turun hujan, hujan turun. Bila dia kata dekat bumi tumbuh pokok, tumbuh pokok. Dan semua tu Allah bagi dekat dia sebagai nak uji manusia yang ada pada hari itu. Sama ada mereka nak mengaku ke tak kata Dajjal itu Tuhan. Nabi cerita dekat mereka, Dajjal ni akan sampai di pinggir Madinah. Dia nak masuk tak boleh, pasal dia nampak malaikat duk jaga keliling Madinah. Terbit mai satu budak laki-laki, syabun, dia kata satu budak muda laki-laki, terbit mai di depan Dajjal. Dajjal panggil dia, Dajjal belah dia, terbelah dua, mati budak ni. Dajjal cantum balik, hidup balik budak ni. Dajjal tanya dia, baiklah ni, hang nak kata apa? Hang percaya tak kata aku Tuhan hang? Budak muda yang kena belah dua ni, cantum hidup balik ni, budak muda ni kata apa? No, dia kata, hang lah Dajjal yang Nabi Muhammad doa abang. Kemudian Dajjal meneruskan perjalanan dia. Daripada Madinah yang dia tak boleh masuk ni, dia teruskan perjalanan dia menuju ke Baitul Maqdis. Dalam pada masa tu, dia mai tajuk kita baca ni. Apa dia? Turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia turun mai. Kita baca 2 bulan lepas, turun Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan rambut dia mencicah bau dan peluh daripada ujung rambut dia menitik macam mutiara, macam lu'lu', dia kata. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam ni napah dia yang kita baca 2 bulan lepas. Bila dia napah dia pergi sejuk mata memandang. Dan pada laluan napah dia tu, kalau ada orang kafir, mati semuanya. Tu hak kita baca. Dan akhirnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam di satu kampung yang bernama Bab-Lut. Babuluddin, dia sebut Bab-Lut, iaitu satu kampung berdekatan dengan Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Isa alaihi salam bawa orang-orang yang beriman dengan dia pergi naik ke Jabal Tursina. Pasal apa? Pasal dia nak main episod yang berikutnya, turun Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah beritahu dekat Nabi Isa yang kata Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk Allah yang tidak boleh ditewaskan oleh sesiapa saja. Maka Nabi Isa alaihissalam bawa orang-orang yang beriman dengan dia ni naik pergi di atas Jabal Tursina, duduk di sana. Ya'juj dan Ma'juj duduk kelawak di bawah ni. Kita baca 2 bulan lepas, dia sampai dekat satu tasik At-Tabariyah, tasik besar luas. Ya'juj dan Ma'juj kumpulan pertama sampai, tasik penuh ayam dalam dia dengan ikan dengan apa semua. Kumpulan akhir sampai, tasik kering kontang, tak ada sekong ikan pun di dalam dia. Habis puak-puak awal ni menterkedarah habis dah. Ini yang kata Ya'juj dan Ma'juj ini. Dalam masa yang sama, ni kita baca 2 bulan lepas, dalam masa yang sama Nabi Allah Isa alaihissalam dengan orang yang beriman kepada Allah ni duduk atas bukit tu, kebuluran, tak ada benda nak makan, sehinggakan satu tulang kepala lembu jauh lebih berharga kepada mereka daripada duit ringgit yang ada. Makanan tak ada, kebuluran. Di situlah sambung hadis yang kita nak baca pada malam ni. Dia kalau tak ulang macam ni, masa 9 bulan terlupa dah. Kita main sambung ni, kita tang mana ni, cerita apa siapa, kita ghostan balik, bagi ingat balik dia punya sequence cerita tu. Pak kata sampai tang ni, baru kita boleh sambung, baru dia boleh connect elok, baru dapat cerita dia ni. Baik, sambung muka surat 200. Dia kata masalah Ya'juj dan Ma'juj habis mati. Yang tu kita baca dah bawah tu. Masalah Nabi Isa alaihi salam keluar daripada kepungan dengan sekalian taulannya.
Manakala sudah habis mati segala Ya'juj dan Ma'juj itu, mati mereka ni. Mati pasal apa? Kita baca 2 bulan lepas, Allah hantar mai sejenis, saya sebut flesh eater 2 bulan lepas. Sejenis kuman yang dia makan daging manusia. Dia turun mai, dia attack tengkok Ya'juj dan Ma'juj ni, mati bergelempangan. Ini dia sambung dia, Nabi Allah Isa alaihissalam keluar daripada kepungan itu dengan sekalian kawan-kawan dia. Manakala sudah habis mati segala Ya'juj dan Ma'juj itu, keluarlah Nabi Isa dan sekalian kawan dia daripada kalangan orang Islam, daripada kepungan di belakang Jabal Tur Sina itu. Bakal turunlah, tengok ni mati habis dah Ya'juj dan Ma'juj, bakal turun. Kata An-Nawas, rawi hadis ini, qala, kata dia, wa yahbitu Isa wa ashabuh fala yajidu mawdi'a shibrin illa waqad mala'at zahamatuhum wa natnuhum wa dima'uhum. Sabda Nabi SAW. Dan turun Nabi Allah Isa alaihissalam dengan kawan-kawan dia daripada belakang Jabal Tur ke bumi yang lapang ini. Tiba-tiba tiada didapatinya akan tempat-tempat barang sejengkai pun, melainkan sesungguhnya penuh dengan cemar-cemar mereka itu. Nabi Isa turun daripada bukit Tur Sina ni, turun, tak ada nak cari sejengkai yang tak ada bangkai. Tak ada. Semua bumi ni penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dan bau busuk bangkai itu dan darah-darah mereka itu menyerebak baunya sehingga tidak tercium. Busuk ni tak tahu nak apa. Macam kita lah duduk naik motor, tengok lembu mampus tepi jalan sekong, 3 hari dah tak ada siapa nak pergi buang. Melelong motor ni, tahan nafas ni, tapi mata tengok juga, tengok berulat, dia keluar ke perut lembu siapa gelanggang dia. Mata dia tengok juga, walaupun dia tahan nafas, mata tengok dia nak termuntah juga. Tambahlah kalau bernafas. Ini ke pula Ya'juj dan Ma'juj menatang yang makan serba benda. Ya'juj dan Ma'juj kita baca 2 bulan lepas, dia makhluk Allah yang makan semua benda. Lembu makan rumput, kadang-kadang aja makan serabang, kan? Pun kalau mati busuk, ni ke pula Ya'juj dan Ma'juj, dia makan serba benda. Banyak pula lagi bangkai dia. Maka kata dia di sini apa dia? Semerbak bau, maka tidak terciumnya ke sana ke sini, penuh dengan busuk yang tiada tertanggung. Satu azab bau busuk tu, maka menjadi satu bala pula ke atas Nabi Isa alaihissalam dan orang Islam seluruhnya. Apabila berlaku hal yang demikian itu, maka Nabi Allah Isa alaihissalam pun bermohon kepada Allah. Kata dia, fayarhabu Isa ilallahi wa ashabuh, qala fayursilullahu alaihim tayran ka'anaqil bukht, qala fatahmiluhum faqatrahuhum bil mahbal wa yastawqidul muslimun min qissihim wa nusyabihim wa ji'abihim 7 sinin. Maksud dia, maka sabda Nabi SAW, maka bermohonlah Nabi Allah Isa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kawan-kawan dia, kiranya dihilangkan bala busuk yang tidak tertanggung oleh semua manusia yang menciumnya. Tak ada cerita lain lah. Masa tu majlis perbandaran pun tak tahu pergi mana, Dewan Bandaraya pun tak tahu pergi mana. Masa tu cerita dia minta Allah tolonglah ni, bangkai terlampau punya banyak ni. Maka sabda Nabi SAW, Tuhan perkenankan permohonan Nabi Isa itu, maka diutuskan Allah burung sebesar leher unta, besarnya dan panjangnya dengan beberapa banyaknya. Tuhan hantar mai pasukan dia. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dia pernah hantar burung ababil dulu. Dah hari ni kita duk baca Quran, duk baca kan, duk baca cerita tentang burung ababil ni. Tarmihim bihijaratin min sijil, dia main ni, dia punggai Abrahah dan tentera dia ni dengan batu daripada neraka sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul, jadi macam daun yang dimamah ulat. Allah Tuhan yang menghantar ababil dulu,
Allah Tuhan yang sama hantar mai burung untuk nak clear Ya'juj dan Ma'juj daripada duk penuh di atas muka bumi ni. Maka Allah hantar mai burung yang sebesar tengkuk unta ni. Tak tahulah berapa bilangan banyaknya, melainkan Allah sahaja yang tahu. Sabda Nabi SAW. Maka burung-burung itu pun menanggung dan mengangkut akan bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibuang oleh mereka itu di tanah lapang, tempat yang tiada berisi orang. Lepas angkut, dibuang satu tempat yang Allah tentukan. Dan tinggallah segala panah Ya'juj dan Ma'juj berkaparan di atas muka bumi ini. Maka diambil oleh sekalian orang Islam akan segala anak panah mereka dan busar panah mereka dan bekas damak dibuat pelekat api dan sebagainya. Ambil kutip-kutip barang peninggalan Ya'juj dan Ma'juj ni untuk nak guna balik. Maka dapatlah digunakan mereka itu selama 7 tahun lamanya. Tuan-tuan, ni hadis yang kita baca ni hadis sahih. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari pun ada hadis ni. Tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim pun ada hadis ni. Cerita ini adalah cerita yang sahih, yang benar datang daripada Nabi SAW. Takut ni tuan-tuan bila baca cerita-cerita macam ni, takut. Macam mana bulan Rejab ni orang duk ceramah Isra' dan Mi'raj. Kita hari ni dengar Isra' dan Mi'raj, kita dulu tuan-tuan bayangkan zaman Nabi dulu ni, bila Nabi mula cerita tentang benda ni, berapa ramai sahabat rasa goyang. Zaman tidak ada teknologi kenderaan dulu ni. Zaman Nabi SAW, zaman naik unta, naik kuda, naik keldai dulu ni. Tiba-tiba Nabi mai habang kata, aku semalam dibawa dalam satu perjalanan daripada Makkah ni pergi ke Baitul Maqdis, naik sampai ke langit ke-7, balik ke Baitul Maqdis, balik mai di sini. Subuh-subuh aku dah ada di sini. Zaman tidak ada kenderaan laju pada masa tu. Bila Nabi cerita macam tu, tak goyang ke dia? Sebahagian sahabat kata apa? Dia kata, dia kata Muhammad ni duk elok dah cerita ni buat apa? Duk dakwah elok dah, duk abang Allah Tuhan yang Esa, duk abang duk cantik dah, terus duk cerita ni benda-benda macam ni, cerita ni buat bergoyang. Sedangkan Isra' dan Mi'raj itu adalah cerita yang nak menguji keimanan manusia. Sama macam kita duk baca cerita ni, cerita Nabi duk habang menjelang akhir zaman, nanti mai satu makhluk nama dia Dajjal. Dia ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian Dajjal ni akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudian dia cerita pula dalam pada Nabi Isa duk ada tu turun mai Ya'juj dan Ma'juj. Cerita pula Ya'juj dan Ma'juj tu macam mana. Benda ni adalah cerita yang nak test keimanan kita. Kalau betul-betul kita mantap Quran, hadis, kalau sahih kita terima, cantik kita ni. Tapi kalau kita ni jadi orang yang tertipu dengan akal kita yang semenet ni, jahanam kita. Ramai tuan-tuan, zaman lah ni ramai dia rasa dia cerdik pada Allah, dia rasa dia cerdik pada Quran, dia rasa dia cerdik daripada apa Nabi dah abang dalam hadis ni. Dia rasa pemikiran dia jauh lebih advance daripada apa yang Quran dan hadis cerita. Ada orang macam ni. Maka hati-hati, jangan kita tergolong dalam golongan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 7 tahun mereka boleh guna segala barang yang ditinggalkan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini, dengan sebab banyak sangat tanah mereka itu dan busar tanahnya dan bekas damaknya. Dan sedangkan orang Islam tidak banyak seperti itu. Itu dia masalah. Dia kata bumi kena basuh dengan hujan. Dah turun main menatang burung ni, angkut bangkai Ya'juj dan Ma'juj pergi buang. Itu baru satu bab, baru buang ni bekas busuk tinggal ni, darah dia dengan apa ke benda ni yang ada tinggal di atas muka bumi ni macam mana. Maka tempat rebah mati sekalian Ya'juj dan Ma'juj itu tentulah ada tinggal busuk kotor dan busuk darahnya, dia kata. Maka dengan sebab supaya bersih bumi itu seperti asalnya, maka diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala hujan. Hujan ni pun makhluk Allah, dia pun tentera Allah. Allah suruh turun, dia turun. Hujan ni Allah boleh buat turun dalam bentuk nikmat dekat manusia, dan Allah boleh buat turun hujan dalam bentuk balak dan ujian kepada manusia. Kan kita kata 4 komponen ni.
Tanah ayam, api angin. Boleh jadi berguna kat kita, boleh jadi membinasakan kita. Tanah, semua orang berebut duk cari tanah. Sebab tanah ni dia macam bengkang. Lagi duk potong, lagi kecil. Tanah ni dia tak dibikin besar dah. Tok Wan kita dulu tinggal 5 ekar, tinggal 5 relung, mai kat pak kita, mai kat kita, tinggal boleh buat rumah sebiji aja. Tanah dia macam bengkang. Semua orang cari tanah. Cari tanah macam simpan mai, tak akan rugi. Tapi di satu ketika yang lain, bila dia jadi tanah runtuh, masa tu orang takut dengan tanah. Ayam, kalau sekiranya Allah stop hujan, jadi kemarau, susah kita. Pasal apa? Pasal ayam itu sumber kehidupan kita. Kita perlu kepada ayam. Tapi dia lepas main tsunami, ayam masuk main habis sampai dalam pekan Al-Ustaz ni. Pada ketika itu, kita takut dengan ayam. Macam itulah api, macam itulah angin. Ada waktu dia bagi manfaat dan nikmat dekat kita. Ada waktu Allah guna dia untuk nak bagi satu balak kepada kita. Allah hantar main hujan untuk nak cuci bumi daripada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kata dia, qala wa yursilullahu alaihim mataran lam yukan minhu baitun wabarin wala madarin qala fayarsilul arda fayatrukuhu kazzulfa. Sabda Nabi SAW, dan diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka itu akan hujan yang sangat lebat, tiada tertegah daripada turunnya oleh rumah bulu, dan juga tiada tertegah daripadanya oleh rumah batu. Bila dia main hujan tu, dia tak kira rumah apa, dia cuci habis bagi bersih. Sabda Nabi SAW, maka dibasuh oleh air hujan itu akan bumi ini, maka tinggalkan dia bumi itu bersih semacam mana cermin yang dibasuh dengan air. Bersih bumi ini, maka tiadalah ada lagi bau bangkai di atas muka bumi ini, dan sukalah hati sekalian orang Islam akan yang demikian itu. Allah hantar main hujan, bersih, semua orang seronok balik. Masalah, dia kata bumi mengembalikan berkatnya daripada segala tanam-tanaman. Bila semua dah jadi elok, ni pula Allah nak bagi tumbuh balik tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Maka kata An-Nawas bin Sam'an, qala summa yuqalu lil ardi akhriji samaratak wa ruddi barakatak fayawma idhin ta'kulul isabah minar rummanah wa yastazilluna bitihfiha wa yubaraku fir risli hatta innal fi'am minan nas la yaktafuna bil liqha minal ibil wa innal qabila la yaktafuna bil liqha minal baqar wa innal fakhza la yaktafuna bil liqha minal ghanam. Sabda Nabi SAW, kemudian daripada dah bersih bumi daripada kotor-kotor Ya'juj dan Ma'juj itu, maka dikatakan dan disuruh daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bumi, wahai bumi, keluarkan olehmu dan tumbuhkan buah-buahan engkau. Dah bersih semua, Tuhan perintah bumi suruh keluar balik segala derian balik pulau ni, semua mai balik. Itu dah tak ada bisjuri dah, dia mai balik. Maka dimakan oleh manusia semua, daripada buah delima, buah tin, buah anggur, buah zaitun dan sebagainya. Mai balik dah musim buah ni. Dan dikembalikan olehmu akan berkatmu. Tuhan kata kembalikan olehmu wahai bumi akan berkatmu, yakni keluarlah banyak-banyak segala tumbuh-tumbuhan ni, dan jadilah mewah dan subur bumi ini pada hari itu, dan boleh makan oleh satu kumpulan orang yang ramai daripada sebiji buah delima. Itu yang kata berkat. Sebiji boleh makan ramai orang, berkat. Kan? Mak pak kita buat benda, pendapatan sebulan, pendapatan setahun tolak balik pergi jadi sebulan 6-7 je. Anak dia 8 orang masuk universiti, dan dia suami isteri boleh pergi Mekah buat haji, buat benda. Pendapatan sekitar 800, 600, 700, 800, 1000 sebulan. 8 orang anak masuk universiti, dia boleh pergi Mekah, laki bini. Anak dia masuk universiti ni, keluar main kerja, gaji 25,000 sebulan. Mekah dia tak boleh pergi. Nak cerita berkat ni, nak cerita macam mana? Kadang-kadang berkat ni satu benda yang unexplained, tak boleh nak terang.
Berkat ni nak terang macam mana? Ni yang kata 1,000 boleh belanja, cukup makan, minum, ada rumah tak hutang, anak masuk universiti 8 orang, dia boleh pergi Mekah buat haji balik mai. Macam mana ni yang 25,000 tak boleh ni? Rumah hutang, kereta hutang, haji tak boleh pergi lagi, 25,000 sebulan. Berkat dengan tak berkat. Maka dia beritahu di sini, dia kata berkat ni apa dia? Berkat apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi supaya keluar segala hasil dia, dan berkat mai kepada bumi ni. Dia jadi macam mana? Sebiji buah delima, tapi buah delima tu besar. Sebiji buah delima tu boleh dimakan oleh ramai orang dan mengenyangkan serta memuaskan nafsu makan mereka. Kenyang, makan kenyang. Semua itu dengan sebab satu biji delima itu terbit besar, dia kata dalam syarah hadis ni. Buah delima hak zaman Allah berkatkan bumi ini, buah delima tu besar oleh kerana subuknya dan oleh kerana eloknya bumi ini. Dia terbit hasil yang cukup hebat, sehinggalah kulit buah delima itu boleh bernaung orang di bawahnya daripada panas matahari. Tuan-tuan, saya bertaimin nak panjang umur nak tengok ni delima ni. Tuan-tuan percaya tak kata kalau sekiranya Nabi kata benda tu betul? Itu cerita dia. Kita ni duk biasa tengok buah delima besar tapak tangan ni, bila habaq buah delima kulit sampai boleh buat bumbung tumpang berteduh ni, kita lagu nak senyum tak senyum, lagu nak senyum tak senyum. Tuan-tuan tengok ni proses evolusi yang orang kata kan. Kita tengok mengkarung hari ni, tuan-tuan jangan lupa Tok Nek dia dulu adalah dinosaur. Orang kata kan? Saya tengok Astro channel apa nama History HD, hak baru ni kan? Dia tunjuk cerita ni. Dia buat kajian ni, hasil daripada tulang ada jumpa apa-apa semua ni, kajian ni. Penemuan tulang ni membuktikan kata gajah, kita kata mamalia paling besar di atas bumi lah ni. Gajah zaman dulu ni berapa kali besar pada hala ni. Kita tengok hala ni pun kita kata besar, tak kira dah dulu besar lagi. Macam itulah dia kata dikiaskan kepada bewok cicak mengkarung ni. Dulu Tok Nek dia dulu nama T-Rex, nama dinosaur, nama macam-macam. Dia lama dia makin kecil. Sama macam kita baca cerita Adam alaihissalam dulu, berapa punya besar Adam alaihissalam ni. Umur dia pun berapa punya panjang. Dia zaman kita lah ni lagu duk main duk kemetok kecil kita ni. Umur pun makin duk pendek. Ni kalau nak pergi lagi 100 tahun lagi, nak pergi lagi 200 tahun, tak duduk bawah pada meja ni apa ni, kendian esok ni. Bawah pada meja ni ustaz nak mengajar semua kena perkecil ni, meja-meja ni semua kena perkecil. Pasal dia, kalau teori tu betul, dia makin kecil. Lepas tu mati pun Nabi kata, Nabi Muhammad kata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baina 60 was 70. Nabi kata antara 60 70 saja umur umat dia. Kalau lebih 70 itu sudah kira bonus cukup baik. Dia baina 60 was 70 umur umat Nabi Muhammad ni. Tak tahulah kuku ke depan ni sebab depa umat Nabi Muhammad juga, tapi dengan ke metod ni takkah dia duduk mai 35 40 begitu ya depa. Mana tahu? Allah saja yang tahu tentang benda ni. Tapi dari segi teorinya dan dari segi logiknya betul. Pasal apa? Dunia makin moden. Kalau orang zaman dulu makan sayur tu memang fresh. Kita hari ni makan sayur ada kena spray dengan racun, maka memang patut kalau kita mati awal. Dia ada kena mengena tu, dia ada kena mengena tu. Kita hari ni nak selamat diri daripada kena ketik nyamuk, tu dia punya semua riset sampai batuk-batuk anak kita ni. Nyamuk tak mati, anak kita 3 suku mati. Pasal apa? Pasal kita nak selamat diri daripada kena ketik nyamuk. Kita semua riset tu juga ada efek kepada kita. Itu juga merosakkan kita. Itu semua menyumbang kepada generasi ke depan ini jadi macam-macam masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka menjelang akhir zaman ni Allah dia bagi balik benda ni.
Dia mai balik keberkatan ke atas muka bumi ni, sehingga buah delima boleh jadi macam tu, dan diberkatkan Allah pada susu menatang, sehingga kan bahawasanya satu kumpulan daripada manusia memadai akan mereka itu dengan sekali perah aja susu seekor unta betina. Itu dia, sekali perah aja susu tu satu kumpulan boleh minum sampai kenyang. Dan itulah hal berkat apa yang dimakan oleh binatang daripada bumi yang sangat subur dan bagus, naik apa yang tumbuh daripadanya. Dia dapat balik keberkatan tu. Sabda Nabi SAW, dan bahawasanya satu kabilah memadai bagi mereka minum susu daripada seekor lembu. Susu lembu satu kabilah boleh minum cukup. Dan bahawasanya satu jamaah kecil memadai bagi mereka itu minum susu daripada seekor kambing biri-biri. Kambing susu dia cukup untuk satu jemaah kecil minum. Dan itulah halnya daripada setahun kepada setahun Nabi Isa alaihissalam dan sekalian orang Islam duduk di dalam makmur, limpah mewah makan minum dan sebagainya. Di dalam pada itu Nabi Allah Isa alaihissalam pun wafat. Itulah baru dia mati. Dia tak mati lagi. Dan kemudian daripada wafatnya itu kembali manusia setengah kepada kafir, setengahnya terus kekal Islam, berbuat ibadah dengan sebenarnya. Lepas itu dia patah balik jadi macam lah ni balik. Jadi balik Islam, jadi balik kafir, dia jadi balik macam kita lah ni. Masalah dia kata mukmin habis mati dengan tiup angin. Dan adalah hal mukmin mati semuanya pada akhir umur dunia ini, yakni apabila hampir sangat kepada kiamat. Sebelum kiamat betul ni. Ni yang Quran duk cerita ni apa nama Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, cerita suasana kiamat dalam beberapa surah Quran. Dia ada cerita pasal keadaan kiamat, langit pecah, bumi terbelah apa semua ni. Dia kata orang Islam tak kena benda ni. Pasal apa? Orang Islam dimatikan dulu sebelum kemusnahan besar tu. Ni dia nak cerita ni. Apa dia? Dia kata itulah sabda Nabi SAW. Fa bainama hum kadzalik iz ba'atsallahu rihan faqabadat ruha kulli mu'min. Maka di dalam antara orang-orang itu hidup mewah, cukup makmur dan sebagainya, maka jadi kafir setengah daripada manusia. Bila dah hidup makmur, senang lenang, kaya raya, dia main dia jadi kawan kabut baliklah. Tiba-tiba diutuskan Allah agar satu angin yang lembut yang bertiup di atas muka bumi ini, maka tiada satu orang pun yang mukmin, dan jikalau sedikit imannya sekalipun ada pada dia, melainkan diambil nyawa tiap-tiap mukmin itu oleh angin tadi. Pada masa itu siapa orang mukmin, dia beriman kepada Allah, walaupun sikit aja iman dia kepada Allah, angin tu mai, dia sedut aja, dia rebah mati. Allah tak mahu orang yang ada iman dalam hati dia kena kemusnahan akhir zaman tu. Allah bagi mati elok dulu. Orang yang beriman ni mati dulu, dia kata. Sambung hadis tu, wa yabqa sairun nas yataharajuna kama yataharajul humur fa alaihim taqumus saah. Dan tinggallah sekalian manusia yang kafir, berbaka mereka itu. Bila mati orang-orang yang Islam yang beriman ni, hak tinggal kafir semua. Mereka tengok sebelah rumah mereka orang Islam, orang beriman mati. Tengok dalam kampung mereka semua orang yang Islam beriman mati. Mereka seronok. Oh, mereka kata tengok, dia kata betul tak? Kita betul. Mati habis dah buat ni. Pasal mereka tak ikut kita, mereka tak ikut agama kita, pasal tu mereka mati. Tengok, hari ni terang, kita betul, mereka salah. Maka mereka dah mati. Seronok mereka ni, kerana mereka rasa kata mereka betul. Seronok mereka ni, maka mereka menjadi seperti mana Kaldai. Dia kata berbaka mereka ini, maksudnya apa? Dia tak peduli depan orang, dia tak peduli belakang orang. Dia buat kerja ni tak peduli ke siapa. Yakni bersuka mereka itu di jalan raya dengan segala perempuan, masing-masingnya membaka perempuan serata-rata jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana Allahumma
صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل